yang tak rugi, yang beriman, dan setelah itu yang menyusul amal-amal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Ini ajaran kita, surah pendek. Nah, dan berpesan dengan kebenaran. Tak usah takut nak cakap benar-benar. Nah, kalau kita ni asyik hidup dalam ketakutan, bila nak selesai masalah? Ya tak? Ada peluang naik atas tu ya, cakap benar. Fauzi pernah baca khutbah, awak tak baca? Seram. Belajar tengok dulu kan. Esok bila cekap tengok, kita praktis di rumah dulu, tak usah tengok pula. Saya pun belajar. Dulu saya tengok, lepas tu bila tengok ni rasa macam baca skrip, macam drama pun kan. Saya pasal 2 bulan kot saya test depan cermin. Orang panggil nak khutbah, saya tak mau. Saya kata sekali ni saya nak berkhutbah, tapi saya dalam kursus. Kursus di mana Ustaz? Kursus di rumah seorang-seorang depan cermin. Lepas 2-3 bulan tu lancar. Bila saya rasa yakin takdir Tuhan, Tok Bilal mai, kawan saya ajaklah, mai cari di rumah. Dia kata hari ni dia sakit perut, kalau boleh Ustaz pergi ganti bagus ya. Tu mula-mula saya berkhutbah tak tengok teks, ketak tapi taklah beringgut tongkat-tongkat tu kan. Tapi spare juga buat dalam poket ni, apa dia, rukun-rukun khutbah. Tapi saya tekak aku tak mau tengok. Alhamdulillah, bila dia lepas sekali tuan-tuan, dia akan timbul keyakinan. Tapi kalau kata kali pertama tu sangkut mula. Itu cerita dia. Baik. Jadi makna kita berpesan dengan kebenaran. Dah duduk atas mimbar tu cakap, jangan fitnah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tuan-tuan, Nabi berpesan pada para sahabat, ada 3 dosa yang paling besar. Pertama syirik, yang kedua derhaka pada kedua ibu bapa, yang ketiga ni Nabi ulang berkali-kali sehingga sahabat ni cemuih dengar. Kalau boleh kami tak mau dengar kerat. Apa dia? Fitnah. Kita fitnah seseorang. Sebab tu jangan fitnah, cakap benda betul ya. Baik Islam bukan Islam, jangan fitnah. Itu bukan ajaran kita. Jadi ada peluang berpesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan berpesan dengan kesabaran. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi kadang-kadang ayat ini memberi arti nasihat atau pedoman yang membezakan perkara baik dan buruk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Tengok siapa yang perlu diberi nasihat. Pasal dalam buku ni hadis ke-13 ikut ad-dinun nasihah. Betul. Hadis ke-13 bukan surat 9. Lambat lah kan. Mungkin 4-5 bulan ni jumpa kot. Yang tu saya akan hurai bagi detail, bagi tuan-tuan faham. Saya rujuk 3-4 kitab hadis, pandangan ulama. Ulama ni kata apa, bab ni ulama ni kata baru menarik. Kalau kita tengok satu pandangan saja pun takut nanti jadi ta'assub. Tengok sama pandangan ulama-ulama lain. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman, kami bertanya kepada siapa? Tengok. Qala, Nabi bersabda, lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitabnya Al-Quran, wali rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Berhenti tuan Ustaz. Pemimpin tu satu act. Jadi pemimpin jangan duk merak buih. Pemimpin juga wajib diberi nasihat. Apatah lagi ketika mana mereka menyeleweng. Kalau depa betul kita taat, depa serong,
Tuan-tuan ingat, jadi pemimpin ni keistimewaan dah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, hadis Bukhari Muslim. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Jangan main-main tu. Dahlah pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negeri pula. Banyak kita tanggungjawab ni. Sebab itu pemimpin juga perlu dan wajib diberi nasihat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau, pemimpin sebuah negeri atau negara perlu supaya senantiasa merujuk pada para ulama. Tuan-tuan, sebab tu sahabat Nabi kata, simfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas, al umara wal fuqaha. Bukan hadis, asar sahabat. Asar makna kata-kata sahabat yang juga boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Dua kumpulan manusia ini sekiranya mereka baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Sekiranya mereka ini tidak baik, keseluruhan manusia menjadi tidak baik. Siapa mereka? Sahabat sebut al-umara wal fuqaha, pemimpin dan ulama. Makna pemimpin dan ulama ni tuan-tuan, dia kena bekerja sama. Pemimpin tak faham soal-soal syariat Islam, rujuk ke ulama. Nak buat sesuatu, tanya dulu. Kan? Apatah lagi yang berkaitan dengan hukum hakam. Tu cerita dia, sebab tu nasihat ni penting. Juga bukan terhadap pemimpin, wa ammatihim, terhadap rakyat jelata. Ni macam kita duk main buat kuliah ni, salah satulah nasihat. Baik. Tengok dia kata sini, ayat bermaksud nasihat atau pedoman yang membezakan perkara baik dan buruk. Sebab tu saya selalu sebut tuan-tuan. Saya nak tengok ada dalam ni. Dalam kita berdakwah, tak ada ke? Dalam kita berdakwah, ya ni tak ada, ni mukjam. Ada kot, mungkin ada kot. Dalam kita berdakwah, pastikan dakwah kita ni jelas. Ada tuan-tuan dengar. Saya nak kait dengan ayat yang disebut. Ayat bermaksud nasihat atau pedoman yang membezakan perkara baik dan buruk. Sebab tu dalam berdakwah, kita kena berdakwah dengan hikmah. Saya tekankan di sini, hikmah bukan bererti lemah lembut. Tak. Saat lagi dengar. Ni macam dia kata ni. Dalil Quran surah ke-16 surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah manusia kepada Islam dengan hikmah. Dengar makna hikmah. Yang ni samalah macam kitab tafsir Arab Saudi, tapi muka surat dia lain. Tapi huraian dia sama. Cuba dengar. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Tu dakwah tuan-tuan. Dalam kita menyampaikan risalah Islam ni, kita kena hikmah, kena tegas. Tapi ketegasan kita perlu disokong oleh hujah. Kalau kita berani kata pemimpin yang ada ni zalim, apa hujah kita mereka zalim? Tapi kalau dok main kata zalim, kan, bagian-bagian pengkhianat, tak ada dalil, tu orang marah. Tak tahulah, pengalaman saya tak ada siapa marah lagi lah. Kan? Sebab kita style kita baca dalil. Kita kemukakan dalil Quran dan hadis. Baiklah tuan-tuan. Contohlah, kok tak jelas, mai saya nak perjelas. Tu kata hikmah, contoh. Mana-mana manusia yang jadi pemimpin, sekiranya dia tidak menunaikan janji-janji dalam kempen dia adalah munafik. Pak Ji setuju tak? Tak setuju pun kisah. Dengar dulu, baca takbir. Hadis Bukhari dan Muslim. Ayatul munafiqi salasun.
idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda munafik. Munafik dalam hadis ini munafik di segi amalan, nifaq amali. Kalau dalam bahasa Inggeris, hypocrisy in deeds and action dia panggil. Yang lagi satu nifaq i'tiqadi, hypocrisy in belief. Dia ada dua beza. Yang ni dia tak batal iman dan Islam, tapi tetap berdosa, masuk neraka ya. Hak nu bukan tekak masuk neraka, duduk di bawah neraka sekali, kekal pula tu. Itu lain kali lah kita cerita, duk abang malam ni semua habislah model aku. Kan? Nak abang contoh. Ni kata dakwah dengan hikmah ni. Kita mengatakan mereka ini munafik. Ya, dalil dia. Apabila bercakap bohong. Tuan-tuan, ni negara kita ni. Bukan cakap yang bohong. Sijil pun bohong. Tu nak kata tak betul macam mana? Contoh di mana mereka berbohong, Ustaz? Ya, peguam negara dengan menteri luar negara membohongi rakyat. Mereka berkata mereka mendapat persetujuan majlis raja-raja. Justru mereka menandatangani Rome Statue, ya, di mana baru-baru ni lah 4-5 bulan sudah. Akhirnya Mahathir suruh tarik balik. Pasal apa? Mahathir tahu dia bohong. Tuan-tuan, apa-apa keistimewaan raja-raja di Malaysia ini tak boleh dipindah sesuka hati kecuali mendapat persetujuan mereka. Mana dalil? Ni kata hikmah. Sila ronyok Perlembagaan Persekutuan perkara 38/4. Tengok Fauzi. Kemah? Fauzi mana tahu betul tak betul, aku sebut pi kan. Betul ya. Tuan-tuan masuk Google. Tengok Perlembagaan Persekutuan 38/4 dia cerita apa? Tu kata hikmah. Saya menyatakan mereka ni pendusta, cakap bohong. Akhirnya Mahathir terus tarik balik. Nak tarik balik, nak cancel tu pun makan masa dekat beberapa minggu. Nampak? Kerana bila kalau Malaysia setuju menandatangani Rome Statue tu, raja-raja di Malaysia akan dihadapkan ke mahkamah antarabangsa, International Criminal Court. Mahathir kata apa perlu kita hadapkan sultan kita di sana, sedangkan kita dah ada mahkamah apa? Mahkamah Agung apa atau satu tu yang boleh membicarakan salah laku sultan dan raja-raja. Ni Mahathir bagus. ISET pun dia tolak. Dia tak setuju. Kan? ISET ni kunun-kunun, kunun-kunun tak mewujud diskriminasi kaum. Kan? Hak jadi menteri bohong. Menteri Perpaduan tu bekas draft tahun 2011 kot. Wawancara di Holland, di Belanda, dia kata di Malaysia 10,000 kuil telah dimusnahkan. Macam tu pergi jadi menteri. Minta maaf, bukan nak cakap politik, tapi lebih kurang macam tu lah. Kau tak apa tak faham. Ni kata hikmah, cakap ada dalil. Okay tak? Tuan-tuan setuju tak dia kata macam tu? Tak setuju geng dia apa? Tu saya kata, inilah hikmah. Kita bercakap, kita ada sandaran. Tak ada Quran, tak ada hadis, bagi Perlembagaan Persekutuan. Pergi cek. Saya duduk ceramah kat 15 tahun tuan-tuan depan 3 orang lawyer di Ampang Jaya. Sampai seorang lawyer tu dia memang dia ni establish lah, dia ni taraf jutawan lah. Dia selalu rakam. Dan dia minta saya terbitkan satu buku yang saya buat satu tajuk dulu tu, saya kait Perlembagaan Persekutuan Quran Hadis. Dia kata yang ni kalau Ustaz boleh terbitkan buku ni memang mantap. Tu saya tanya Datuk, hak saya duk sebut-sebut tu betul betul lah Ustaz. Dia lawyer lama lah, rambut pun putih habis macam Pak Haji. Putih. Dia mesti bayar rakam. Nak rakam pun minta izin dulu. Boleh punya tawaduk. Itu contoh lah. Contoh yang kata hikmah.
Kita tegas, tetapi kita benar. Karena kita ada sandaran. Faham tak? Bila orang dengar, oh baru boleh beza. Dia antara yang hak dengan yang batil.